Terima kasih Ruben, saya Menindugat dan ini tempat kita. Segmen yang mengetengahkan laporan mengenai keindahan serta lokasi menarik yang ada. Taman Negara di Taman Negara di seluruh Sarawak bersedia untuk menerima kedatangan pengunjung. Antaranya Taman Negara Bako yang tidak mahu ketinggalan menerima kunjungan orang ramai sama ada dari dalam dan luar negeri. Bagaimanapun hanya pengunjung yang telah melengkapkan 2 dos vaksin sahaja dibenarkan masuk ke Taman Negara tersebut. Ikuti laporan yang disediakan Stewart Dawi. Umum mengetahui Taman Negara Bako yang terletak 37 km dari Bandaraya Kuching merupakan taman negara yang tertua dan ianya dibuka pada tahun 1957 yang meliputi kawasan seluas 27 km persegi. Pengunjung pasti akan teruja menyaksikan keindahan alam semula jadi yang luar biasa di Taman Negara Bako ini. Menurut Pak Warden Taman Negara Bako, Jalani Kelat, bagi memudahkan pergerakan, hanya 100 orang pelawat dibenarkan masuk ke Taman Negara dengan prosedur standard operasi SOP yang ketat dalam sesuatu masa. Pihaknya turut menjangkakan bilangan pengunjung yang datang akan bertambah dalam masa terdekat. Apabila sempadan dibuka kepada pelancong-pelancong yang hendak datang ke Taman Negara. Dan kita berharap dengan adanya promosi-promosi yang telah dibuat oleh pihak kerajaan, maka kedatangan pelawat ke taman-taman negara yang ada di Sarawak ini meningkat dari semasa ke semasa. Kata Jelani, pihak Taman Negara Bako juga telah menaik taraf kemudahan-kemudahan yang sedia ada bagi menjamin keselesaan dan keselamatan pengunjung yang datang. Salah satu contohnya rumah penginapan dan juga danai yang telah kita selenggarakan selama ini. Di kawasan terminal kita ada bangunan baru yang telah dibina oleh Lembaga Sungai dan kita berterima kasih kepada pihak Lembaga Sungai kerana menyediakan ruang untuk kita beroperasi. Selain itu, kerjasama yang diberikan oleh Persatuan Bord Pelancong yang ada di Bako telah memudahkan pergerakan pelancong datang ke Taman Negara. Katanya lagi, kanak-kanak yang dibawa ke Taman Negara Bako mesti ditemani ibu bapa atau penjaga yang telah menerima 2 dos vaksin. Bako mempunyai pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan spesies tanaman dan ini merupakan salah satu tarikan di Sarawak. Hampir semua jenis tumbuhan yang terdapat di Borneo boleh ditemui di Bako. Paling menarik, monyet proboscis yang jarang ditemui dan hanya terdapat di Borneo boleh ditemui di Taman Negara ini. Bagi mereka yang sukakan cabaran, boleh memilih untuk mendaki hutan di sepanjang hari atau menyertai ekspedisi perkemahan semalaman. Manakala bagi mereka yang tidak gemarkan aktiviti lasak, boleh memilih untuk berjalan kaki di denai hutan. Studawi, tempat kita, TVS. Kerajaan telah meluluskan kebenaran merentas negeri bermula 11 Ogos yang lalu. Namun tahukah anda bahawa kerajaan juga membenarkan rakyat Malaysia yang lengkap vaksinasi untuk melakukan perjalanan ke luar negara tanpa sekatan? Anda pasti teruja bukan? Nak tahu negara-negara yang sedia menerima pengunjung dari Malaysia tanpa perlu kuarantin? Kita ikuti segmen ini. Pada Julai lepas, Thailand telah melancarkan program Sandbox di Pulau Percutian terkenal Phuket. Melalui program ini, pelancong yang lengkap vaksinasi maupun kanak-kanak di bawah usia 18 tahun dapat melawat ke pulau tersebut tanpa keperluan kuarantin. Bagi memasuki pulau resort berkenaan, individu hendaklah menyediakan sijil atau bukti vaksinasi lengkap 2 dos selang 18 hari sebelum memasuki Thailand. Memohon sijil kemasukan atau Certificate of Entry COE ke Thailand. Mempunyai insurans perjalanan COVID-19, keputusan ujian RT-PCR negatif 3 hari atau 72 jam sebelum masa keberangkatan, membeli ujian RT-PCR COVID-19 di Phuket serta menginap di hotel-hotel yang tersenarai dalam senarai Safety and Health Administration SHA Plus Hotel.
Kepulauan Maldives merupakan antara negara yang awal membuka pintunya kepada pengunjung antarabangsa yang lengkap divaksin. Keunikannya kerana penginapan di pulau yang terpencil daripada hotel yang lain. Tambahan pula, pengunjung tidak perlu menjalani tempoh kuarantin. Walau bagaimanapun, pengunjung diingatkan untuk berada di tempat penginapan yang dipilih sahaja sepanjang tempoh lawatan kerana pergerakan antara pulau dan resort yang lain tertakluk kepada kebenaran. Antara syarat bagi memasuki Maldives termasuk mengemukakan hasil ujian PCR yang negatif yang diambil lebih kurang 96 jam sebelum berangkat, menyediakan bukti tempahan aktiviti pelancongan di tempat pelancongan yang berdaftar, dan mengisi borang kesihatan Traveller Health Declaration. Sama seperti Maldives, pintu negara Turki terbuka kepada pengunjung hampir dari seluruh negara sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Tempoh kuarantin akan dimansuhkan sekiranya keputusan COVID-19 adalah negatif. Selain itu, pengunjung yang ingin bertandang dinasihatkan untuk menyediakan CJ kad vaksinasi negara asal serta mengisi borang kemasukan COVID-19 yang lengkap sekurang-kurangnya 4 hari sebelum ketibaan di Turki. Emirat Arab Bersatu UAE mula dibuka bagi pelancong asing yang lengkap divaksin sejak 30 Ogos tahun ini. Negara ini juga mengiktiraf semua jenis vaksin yang tersenarai oleh Kesatuan Kesihatan Sedunia WHO. Keperluan kuarantin juga dimansuhkan selagi pelawat dapat menunjukkan keputusan ujian COVID-19 yang negatif semasa ketibaan. Rakyat Malaysia yang telah lengkap menerima 2 dos vaksin layak bagi lawatan tanpa visa ke Qatar. Namun, ianya tertakluk kepada syarat kemasukan yang berikut. Pertama, keputusan ujian calitan COVID-19 yang negatif 72 jam sebelum ketibaan di Qatar. Kedua, lengkap surat aku janji sebelum keberangkatan ke Qatar. Dan ketiga, memuat turun aplikasi Eteras bagi tujuan pengesanan. Walau bagaimanapun, rakyat Malaysia yang pulang selepas lawatan harus mengemukakan keputusan COVID-19 yang negatif 3 hari sebelum ketibaan di Malaysia. Mereka juga dikehendaki menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari selepas kepulangan dari luar negara dan mereka yang mengalami gejala COVID-19 akan dimasukkan ke pusat kuarantin. Pasar Serikin yang dulunya meriah dengan pengunjung tempatan maupun pengunjung dari luar Sarawak kini sunyi akibat COVID-19. Namun kini para peniaga di Pasar Serikin sudah bersedia untuk menerima pengunjung sekiranya dibenarkan beroperasi seperti sedia kala. Meskipun kebanyakan tempat pelancongan telah dibuka untuk orang ramai, namun masih belum ada khabar pembukaan bagi memeriahkan semula Pasar Serikin. Bagaimanapun, pengusaha kraf tangan Pasar Serikin tetap bersedia untuk menerima semula pengunjung. Bagi Edric Ong, pengerusi Asian Handicraft Association, pengunjung tempatan diharap kekal menyokong barangan buatan tempatan bagi membantu pengusaha kraf tangan kekal beroperasi. I really hope that during this time of the COVID-19 pandemic and more of our local people will buy local and support all our local craftsmen and to enable that the cultural heritage of Sarawak crafts will continue to be made and to flourish. Sementara itu, Sandra Tinata, pengusaha kedai kraf tangan di Pasar Serikin, berharap agar kerajaan negeri Sarawak melonggarkan syarat kemasukan bagi memudahkan pengunjung memasuki Sarawak. Seperti kita ketahui, Pasar Serikin adalah pasar yang terkenal dengan banyak orang-orang luar, contohnya orang Semenanjung yang datang. Mereka adalah pelancong utama yang datang dan menyumbangkan ekonomi di kawasan kami. Peraturan yang ditetapkan sekarang saya rasa sangat membebankan mereka, di mana mereka merasa akhirnya mereka tidak akan memilih Serikin jadi tempat pelancongan. Jadi saya berharap kerajaan Sarawak khususnya mempermudahkan kemasukan orang luar ke Sarawak. Aku harap semoga kerajaan dapat melonggarkan sedikit kemasukan pengunjung ke Serikin tile. Barang-barang mesti dapat kepenuh, dapat gemolekati. Sakai di sekian ni biarap do bantuan kerajaan jawab no
kerja ke hitung ogi ge kemasukan ogi. Pengusaha kraft tangan sudah bersiap sedia bagi menerima pengunjung setelah rentasan negeri dibenarkan. Namun garis panduan yang menghalang pengunjung untuk memasuki Sarawak amat ketat. Amat besar harapan mereka agar kemasukan ke Sarawak dilonggarkan agar ekonomi tempatan dapat digiatkan. Yazid Hamzani bersama Juru Kamera Charles Jonik, TVS, Kuching. Laporan itu tadi mengakhiri segmen tempat kita pada malam ini. Saya menduga salam hormat dan jumpa lagi.